Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Khadir dalam Berita Pagi. Kerajaan tidak menetapkan tarikh untuk membuka semula pintu sempadan negara. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini kerajaan kekal dengan keputusan tidak membuka pintu sempadan kepada warga asing kecuali membabitkan 5 kategori yang telah diumumkan sebelum ini. Jelas beliau tiada sebarang perbincangan dilakukan kerajaan mengenai perkara itu. Kalau negara kita dah clear, tidak ada isu lagi, mungkin kita boleh longgarkan. Tetapi setakat ini, di negara luar pun serius, di negara kita pun masih lagi PKPP belum ditamatkan. Jadi kita kekalkan seperti yang ada, tutup sempadan negara, dan kalau ada seperti yang saya sebutkan, seluruh dunia pun hampir semuanya sudah hijau dan sebagainya, mungkin kita boleh buka. Tapi tidak ada tarikh yang ditetapkan lagi. Sementara itu, berkuat kuasa serta-merta warga negara asing yang dibenarkan memasuki Malaysia diwajibkan membayar caj kuarantin dan fee ujian COVID-19 sebaik tiba di pintu masuk negara. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, mereka yang gagal berbuat demikian tidak dibenarkan melepasi proses imigresen. Mereka ini akan dihantar ke hotel ataupun ILA, kebanyakan hotel. Ada di antara mereka sebelum ini yang bersetuju untuk membuat bayaran dan kita lepaskan mereka untuk ke hotel. Tetapi bila nak keluar hotel, mereka tidak mahu membayarnya. Ini banyak ada kes seperti ini berlaku. Oleh itu, keputusan mesyuarat hari ini, kita membuat keputusan bahawa sebelum mereka lepas daripada immigration, mereka mesti membuat bayaran untuk bayaran hotel ataupun ILA kalau mereka memilih ILA. Kalau mereka enggan membayar, kita tidak akan benarkan mereka masuk melepasi immigration. Jadi mereka boleh berada di airport sampai bila-bila pun. Dari 24 Julai hingga Rabu lalu, 10,173 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air. Kesemua mereka ditempatkan di 59 hotel dan 5 institut latihan awam ILA. 44 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan dan setakat ini 2,332 individu yang dikuarantin telah dibenarkan pulang. Dalam pada itu, Jabatan Imigresen Malaysia Johor menerima 2,000 permohonan sehari bagi pengaturan ulang alik berkala PCA sejak 10 Ogos lalu sempena pembukaan sempadan Malaysia-Singapura 17 Ogos nanti. Manakala sebanyak 400 permohonan bagi laluan hijau timbal balik RGL diterima untuk tempoh seminggu. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir berkata, setakat ini kuota bagi 17 hingga 19 hari bulan penuh. Keputusan kebenaran merentas sempadan diketahui sehari sebelum memulakan perjalanan. Selewat-lewatnya 24 jam sebelum mereka memulakan perjalanan. Selewat-lewatnya. Dan semua kelulusan, kebenaran dan sebagainya adalah menerusi email. Mohon menerusi sistem dan immigration akan jawab menerusi email. Permohonan PCA dan RGL memanfaatkan kira-kira 250,000 rakyat Malaysia bekerja dalam pelbagai sektor di Singapura, terutama mengembangkan ekonomi kedua-dua negara. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Aman Rabu memaklumkan pihaknya juga sudah bersedia dengan SOP melibatkan ujian saringan. Malaysia dan Singapura bersetuju membenarkan rentas sempadan secara bersyarat menerusi inisiatif laluan hijau timbal balik dan pengaturan ulang alik berkala 14 Julai lalu. Kaedah itu melibatkan urusan perniagaan dan rasmi antara kedua-dua negara serta pemegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan pekerjaan.
Kementerian Kesihatan KKM menjelaskan pihaknya belum menerima data kajian mengenai penemuan vaksin baharu untuk merawat COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, belum ada sebarang penerbitan mengenai penyelidikan vaksin tersebut. Ujarnya kajian perlu dilakukan sebelum pihak kementerian boleh mengesyorkan penggunaannya bagi rawatan kepada jangkitan COVID-19 di negara ini. Setakat ini hanya kita dapati daripada berita ada vaksin yang telah dilancar ataupun didaftarkan, tetapi tiada bukti-bukti saintifik yang dapat kita lihat dan kaji sebelum kita nak menggunakan vaksin. Apa yang penting ialah kita kena lihat keberkesanan vaksin tersebut dan kesan samping vaksin tersebut. Jadi data-data dari kajian klinikal fasa 3 perlu dijalankan dan kita tak pasti sama ada dijalankan ataupun tidak. Rusia sebelum ini mengumumkan penemuan vaksin pandemik berkenaan dan mengakui sudah bersedia memperkenalkannya ke seluruh dunia. Presidennya Vladimir Putin memberi jaminan bahawa ia selamat dan berkesan. Malah turut mengakui menjalankan uji kaji vaksin tersebut ke atas anak perempuannya. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengesahkan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung kemungkinan kes COVID-19 dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Yang kita ada ialah mungkin perhimpunan semasa Hari Raya Aidiladha, iaitu PUI Siwa Gangga dan juga PUI kluster Purau dan juga mungkin kluster Seri Meranti dan ada yang terkini ialah kluster Tawar. Walau bagaimanapun kita tak dapat lihat ataupun trend yang kes meningkat secara mendadak. Jadi apa yang penting ialah tiada laporan yang berkaitan dengan perhimpunan tersebut. Tambahnya, dalam tempoh 2 minggu terakhir ini juga tiada pertambahan ketara kes baru mahupun daripada 10 kluster yang terdapat di Sarawak. KKM juga berjaya mempertingkat keupayaan makmal di Hospital Umum Sarawak bagi membendung penularan jangkitan wabak berkenaan. Hasilnya, untuk hari kedua berturut-turut, Sarawak berada dalam zon hijau tanpa sebarang kes aktif penularan tempatan. Pelbagai isu berkaitan penghinaan terhadap agama Islam, ajaran sesat, LGBT dan ateisme sering menjadi sasaran provokasi golongan liberal bagi mengelirukan umat Islam. Juruterus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, satu jawatan kuasa petugas penguatkuasaan isu-isu semasa agama di media sosial akan ditubuhkan. Mekanisme terbaru ini diharap memberi jalan kepada agensi penguatkuasaan agama mendepani isu tersebut. Selamat kami bukan semata-mata dan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya semua akan jadi baik dan boleh menuju ke arah kehidupan yang amat harmoni. Itu cita-cita kami. Jadi pelaksanaan itu kita tengok ruang-ruang yang ada dan hasil daripada resolusi yang ada ini, jika sekiranya ada tambah baik, kita akan pertimbangkan dan kita akan kemukakan untuk sama-sama kita teliti dan kita akan bentangkan untuk dilaksanakan mengikut punca kuasa yang sedia. Belum menyatakannya selepas merasmikan persidangan meja bulat jawatan kuasa Task Force penguatkuasaan isu-isu semasa agama di media sosial, anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan jauhi di Ibu Negara. Persidangan itu untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam langkah yang boleh diambil terhadap isu kontroversi melibatkan agama Islam di media sosial. Ia mengambil kira aspek pendidikan atau tarbiyah, penerangan, pemulihan, pencegahan serta undang-undang. Dalam perkembangan lain, sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan akan berlangsung dalam majlis ringkas di Masjid Negara pada 20 Ogos ini. Sambutan akan diadakan mengikut norma baharu dengan jumlah peserta yang terhad. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli, sambutan tersebut perlu mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Sambutan Ma'al Hijrah bagi peringkat negeri pula tertakluk kepada pengurusan di negeri masing-masing.
Tanggal 31. Bulan 8, 57. Merah mubarak semangat wajah. Tanggal 31. Bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Apa pengertian tentang Hari Kebangsaan? Pengertian Hari Kebangsaan, kita nak kemerdekaan untuk negara kita sudah merdeka dan kita akan sokong negara kita. Kita hidup aman dan damai serta tidak bermusuh-musuhan dengan sesiapa pun. Bebas daripada cengkaman, bebas daripada penjajahan. Bro, siapa bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Siapa yang buat jalur gemilang? Muhammad bin Hamzah. Jalur gemilang ada berapa warna? 4. Bila Hari Kebangsaan nanti? 31 Ogos Tahun? 1957. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, berlaku undang-undang sopanan. dan kesusilaan. Anda rakyat Malaysia. Sekarang Perdana Menteri yang keberapa? Yang ke-8. Siapa nama? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lebih 1,000 pekerja warga asing hilang tempat tinggal setelah rumah kongsi yang didiami mereka musnah dalam kebakaran. 42 blok rumah pekerja merangkumi 840 pintu di Jalan Labu LBJ, Sendayan, Seremban hangus terjilat api petang semalam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jambatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Ahmad Mukhlis Mokhtar, kesemua penghuni terselamat kerana berada di tempat kerja masing-masing ketika kejadian. 4 jentera bomba dengan kekuatan 30 anggota dan pegawai dikejarkan ke lokasi kejadian. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Jalankan kegiatan judi dalam talian. 5 premis dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik selepas didapati bergiat aktif menjalankan kegiatan tersebut. Malah turut berselindung di sebalik perniagaan pakaian terpakai dan kedai kad tambah nilai prabayar bagi mengaburi pihak berkuasa. Ketua Polis Seberang Perai Utara, ACP Nur Zaini Muhammad Noor berkata, tindakan pemotongan dibuat mengikut Seksyen 21A-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1966 bagi memastikan premis berkenaan tidak kembali beroperasi. Kesemua premis terbabit juga sudah diambil tindakan dalam serbuan menerusi Ops Dadu yang dijalankan sejak 1 Januari lalu. Mereka ni berselindung di sebalik sama ada macam tuan-tuan lihat tadi di kedai bandel dan kedai-kedai runcit, kedai-kedai pakaian pun ada dan kedai-kedai handphone ataupun yang menjual top up lah. So fungsi lubang ni lah untuk penganjur untuk mengenal pasti selalunya kepada berurusan di sini sebelum dibenarkan masuk sama ada melalui pintu hadapan ataupun di pintu belakang. Dan taktik mereka ialah mereka hanya membenarkan mereka-mereka yang mereka kenali saja untuk masuk dalam. Pelanggan tetap lah tuan. Pelanggan tetap. Operasi turut disertai Tenaga Nasional Berhad ini dijalankan sekitar Beretam Putra, Kepala Batas dan Tasik Geluguk. Kawalan di Lorong Tikus terus diperketatkan lagi di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran terutama di Padang Sanai. Tindakan ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Ketua Polis Padang Terap DSP Mulkiaman Manza berkata selain 2 sekatan jalan raya, pihaknya melakukan sekatan di 2 lorong tikus yang menjadi tumpuan penduduk untuk meloloskan diri keluar dari kampung. Rondaan berkala juga dilakukan dengan bantuan rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. 4 kampung yang diletakkan di bawah PKPD tersebut termasuklah Kampung Ulu, Kampung Kubang Palas, Kampung Seberang dan Kampung Cenderai. Setakat ini hanya 1 kes melibatkan sepasang suami isteri warga emas ditahan kerana dipercayai cuba keluar melalui lorong tikus minggu lalu. 2 individu berkenaan bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis sementara menunggu keputusan Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan.
Kegiatan geng Man Halil Wahar yang aktif mencuri motosikal di Kota Tinggi Johor sejak Januari lalu tumpas dengan penangkapan 4 suspek berusia antara 17 hingga 32 tahun. Ketua Polis Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora berkata, polis turut menemui 18 rangka motosikal pelbagai jenis yang ditanam dan dibuang ke kawasan curam di Felda Bukit Wahar. Nilai rampasan dianggarkan RM120,000. Setakat ni kita hanya jumpa melibatkan rangka motosikal Honda EX5 RXZ. Superbike belum jumpa lagi. Sebab Superbike ni almaklumlah dia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang agak tinggi dan sukar berbanding dengan motosikal Kapcai ni. Semua suspek yang tidak bekerja termasuk seorang bawah umur yang tidak bersekolah itu direman hingga 18 Ogos. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP bersama Majlis Bandaraya Seberang Perai bertindak menyita 86 mesin air yang dianggarkan bernilai kira-kira RM500,000. Sitaan dilakukan kerana peniaga meletakkan mesin air tidak berlesen serta tidak menjaga faktor kebersihan sumber air. Menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan JKNPP, Muhammad Wazir Khalid, kebanyakan mesin air yang beroperasi telah mengabaikan kebersihan serta berlaku pencemaran mikro dan kimia. Pemantauan yang kita buat berterusan dan untuk pada operasi pada hari ini dalam masa 2 minggu lah sebelum ni kita dah buat pemantauan lah ke atas mesin-mesin yang mana beroperasi tanpa lesen yang sah dan juga beroperasi di tempat-tempat yang tidak dibenarkan lah. Seperti yang kita tengok pada pagi tadi lokasi yang tak sesuai untuk dia meletak mesin tersebut. Tindakan penyitaan mesin jual air dibuat mengikut Akta Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan telah disita di bawah Akta Makanan 1983. Lebih 150 penduduk kampung Batu Balak dekat Kuala Tembeling, Jerantut Pahang gusak selepas berdepan ancaman hampir 24 ekor gajah liar sejak beberapa hari lalu. Gajah dipercayai dari kampung Pulau Tawar, Jerantut itu telah menyerang kebun dan hasil tanaman penduduk. Ketua kampungnya Muhammad Johari Omar berkata, kehadiran haiwan liar tersebut mula dikesan Sabtu lalu. Kehadiran jumlah haiwan liar itu disifatkan paling banyak berbanding sebelum ini. Laporan polis telah dibuat berikutan 2 pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian hampir RM100,000 kerana serangan gajah terbabit. Beliau berharap pihak berkaitan segera bertindak sebelum insiden lebih serius berlaku. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perhilitan telah datang ke kawasan kejadian setakat ini. Luar negara, dunia memerlukan lebih banyak pilihan vaksin bagi memaksimumkan peluang mencari penyelesaian terbaik merawat jangkitan COVID-19. Jelas Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, permintaan yang berlebihan mewujudkan nasionalisme terhadap vaksin berkenaan. Situasi ini memberi risiko kepada kenaikan harga. Dr. Tedros berkata sebilangan besar vaksin dalam ujian pengembangan awal gagal. Lantas pilihan yang pelbagai mampu memaksimumkan pencarian vaksin terbaik melawan jangkitan coronavirus.
When a successful new vaccine is found, there will be greater demand than there is supply. Excess demand and competition for supply is already creating vaccine nationalism and risk of price gouging. Kebakaran yang pantas merebak di utara Los Angeles menyebabkan pihak berkuasa mengarahkan penduduk melakukan pemindahan mandatori. Lake fire semakin mengganas ke kawasan seluas 10,000 ekar. Penduduk di 500 rumah sekitar kawasan itu diarah berpindah kerana api sangat pantas merebak. Dalam tempoh lebih 3 jam, kira-kira 4,000 hektar kawasan telah dimamah api berhampiran tasik hiu. Lebih 300 anggota bomba yang dibantu helikopter dan pesawat tetap dikerah untuk memadam kebakaran. Lain di Indonesia, Gunung Sinabung meletus sekali lagi mencetuskan amaran penerbangan. Gunung berapi di Kepulauan Sumatera ini mengeluarkan kepulan asap setinggi 2 kilometer. Sejak minggu lalu, sekurang-kurangnya 8 kali letusan berlaku. Namun tiada kecederaan atau kemusnahan harta benda dilaporkan setakat ini. Kali terakhir pihak berkuasa mengeluarkan amaran penerbangan berhampiran kawasan gunung berapi itu adalah pada 2016. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan, Raditya Jati berkata terdapat kemungkinan letusan lebih banyak berlaku dan syarikat penerbangan dinasihatkan supaya berhati-hati. Status amaran di kawah gunung berapi itu kekal pada tahap kedua tertinggi. Pihak berkuasa telah menadakan zon larangan sejauh 5 km di sekitar Sinabung dan memberi amaran mengenai kemungkinan aliran lahar. Ini pula susulan kematian 3 orang akibat kereta api tergelincir di timur laut Scotland. Kerajaan Britain mengarahkan pemeriksaan keselamatan segera dilakukan di semua rangkaian kereta apinya. Kereta api dari Aberdeen ke Glasgow tergelincir ketika hujan lebat dan banjir pada Rabu lalu. Pemandu, konduktor dan seorang penumpang terbunuh. Manakala 6 orang dimasukkan ke hospital kerana mengalami cedera ringan. Ketika meninjau lokasi nahas, Setiausaha Pengangkutan Britain, Grant Sharp mengatakan ia kejadian yang mengerikan dan mengucapkan takziah kepada mereka yang terjejas. Siasatan turut menilai faktor lain termasuk kelajuan kereta api sebelum kejadian. Hujan lebat dan banjir menyebabkan tanah runtuh berlaku berhampiran lokasi kejadian. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Berita sukan, pemain berpengalaman Syukur Adan menyimpan hasrat untuk memiliki sebuah akademi bola sepak jika beliau bersara suatu hari nanti. Hasrat itu dimulakan dengan melibatkan diri dalam pembinaan padang sintetik Arena Jubilee Perak. Jelas Syukur turut terlibat dalam pembinaan padang bernilai RM4 juta itu adalah bekas jurulatih Terengganu FC, Irfan Bakti dan Syahmi Yahya. Kalau kata ditakdirkan saya retire ke Mantau, kita boleh buka akademik dengan padang sendiri. Jadi ini adalah permulaan saya untuk kita memikir untuk retire lah. Padang berserta fasiliti lampu limpah terletak di kawasan Pangsapuri Jubilee Perak, Seksyen 4 Bandar Baru Bangi ini bakal menjadi tempat tumpuan anak muda dalam sukan bola sepak. Perasmian padang berkenaan dilakukan dengan perlawanan persahabatan pasukan SPRM FC, MPKJ FC, SAM FC, UKM FC dan Pejabat Tanah dan Daerah Ulu Langat.
Saingan bola sepak Liga Malaysia Liga M yang dijadualkan bermula pada 26 Ogos kekal berlangsung tanpa kehadiran penonton. Ini dinyatakan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Keputusan diambil setelah mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan pihak penganjur perlu memastikan semua garis panduan yang ditetapkan dipatuhi. Sebelum ini dilaporkan Kementerian Belia dan Sukan akan meminta nasihat KKM dan Majlis Keselamatan Negara berhubung penganjuran semula Liga M, ekoran peningkatan jumlah kes COVID-19 di dalam negara ketika ini. Liga M 2020 yang ditangguhkan sejak 16 Mac lepas akan bermula pada 26 Ogos dengan aksi serentak Liga Super dan Liga Premier, manakala saingan Piala Malaysia akan bermula pada 17 Oktober. Sementara itu, Ketua Jurulatih Selangor 2, Michael Faitenbeiner menyifatkan barisan pemain kini dalam keadaan terbaik dan cukup bersedia untuk kembali memerlukan saingan Liga Premier 2020 selepas 3 aksi perlawanan persahabatan yang diharungi setakat ini. Faitenbeiner nyata berpuas hati dengan aksi yang ditampilkan pemain dalam perlawanan persahabatan menentang UiTM FC, PJ City FC dan terbaru berdepan Pahang FA. Meskipun tewas dalam 2 perlawanan pertama, skuad muda Selangor 2 ini berjaya mempamerkan peningkatan yang positif untuk menewaskan anak buah Dollah Saleh dengan keputusan 3-2 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun jelasnya keputusan aksi persahabatan bukanlah menjadi ukuran utama, tetapi sekurang-kurangnya beliau dapat menilai tahap kecergasan barisan pemain selepas lebih 4 bulan tidak beraksi di atas padang dan nyata kemampuan pasukan tidak menghampakan setakat ini. I'm really satisfied. They try to practice things what we do in training, and they can do these things and try to do these things in the match. And today works. Yeah, we scored a few early goals, but our pressing was quite good today. So I was happy with the performance. Setakat ini tiada kecederaan serius dialami pemain dan untuk itu mereka perlu sentiasa berwaspada dalam setiap perlawanan persahabatan selepas ini bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Faitenbeiner menggesa anak buahnya untuk terus mengekalkan momentum yang ada bagi berdepan pasukan Terengganu FC hari ini. Selangor 2 ketika ini menghuni tangga kelima Liga Premier 2020 selepas 4 perlawanan. Bila berita pagi berakhir di sini, kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai, terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam hormat.